Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Al-Muiz Fathullah bin Mat Ayub dan rakan saya Abdul Hadi bin Anwar akan menerangkan kes Lim Yok Kun versus pendaftar mu'alaf Majlis Agama Islam Selangor dan lain-lain 2007 1 HLR 102. Ini pihak yang terlibat Rosnaini Saob Iceh, iaitu sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Lim Yok Kun, plaintiff, pendaftar mu'alaf dan Majlis Agama Islam Selangor sebagai defendant. Seterusnya kita pergi kepada fakta kes. Plaintiff, yakni Lim Yok Kun tersebut, telah dilahirkan sebagai seorang Cina pada 18 Februari 1973 dengan nama Lim Yok Kun. Beliau menganuti agama Kristian, kemudian telah berkahwin dengan seorang Muslim pada 27 Oktober 1992. Beliau memeluk dan menganuti agama Islam serta memakai nama Nur Ashikin Lim binti Abdullah. Seterusnya, pada 6 Mei 1997 pula, plaintiff telah bercerai dengan suaminya. Plaintiff mendakwa bahawa selepas menganuti agama Islam tersebut, beliau tidak pernah mengamalkan apa-apa suruhan agama Islam melalui surat akuan bersumpah dan surat ikatan Paul yang kedua-duanya bertarikh pada 9 Jun 2003. Plaintiff membuat pengakuan bahawa beliau telah menganuti semula agama Kristian dan telah menggunakan semula nama asalnya. Melalui satu surat bertarikh 11 Jun 2003 pula, beliau memaklumkan status agama dan nama beliau kepada Majlis Agama Islam Selangor yang ini sebagai defendant pertama. Plaintiff juga, Lim Yok Kun, telah memohon kepada Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, yang ini sebagai defendant ketiga dalam kes ini, untuk menukar nama beliau di dalam kad pengenalan ke nama asal atas alasan bahawa beliau telah keluar daripada Islam. Fakta kes yang seterusnya. Defendant ketiga, iaitu Ketua Pengarah tersebut, melalui satu surat bertarikh 18 September 2003 memaklumkan kepada plaintiff, iaitu Lim Yok Kun tersebut, bahawa ia tiada bidang kuasa untuk meluluskan permohonan plaintiff tersebut, Lim Yok Kun. Permohonan plaintiff untuk mendaftarkan perkahwinannya dengan teman hidupnya yang baru yang juga tunangnya yang beragama Kristian juga telah tidak dilayan oleh defendant ketiga, iaitu ketua pendaftar tersebutlah. Hukum defendant pada asalnya berhujah bahawa perkara pokok kepada tindakan plaintiff ini adalah untuk pengisytiharan bahawa beliau tidak lagi menganuti dan mengamalkan agama Islam, dan dengan itu ianya jatuh di dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Permohonan plaintiff untuk mendaftarkan perkahwinannya dengan teman hidupnya yang baru yang juga tunangnya yang beragama Kristian telah juga tidak dilayan oleh defendant ketiga. Fakta kes yang seterusnya. Oleh itu, plaintiff telah memfailkan saman pemula terpinda ini memohon perintah-perintah berikut. Yang pertama, deklarasi bahawa beliau telah melalui surat akuan bertarikh 9 Jun 2003 dan surat ikatan Paul bertarikh 9 Jun 2003 juga menukar agamanya kepada seorang penganut Kristian. Yang kedua, deklarasi bahawa beliau telah melalui kedua-dua surat tersebut menghapuskan nama Islamnya dan diganti dengan nama asalnya, iaitu Lim Yok Kun. Seterusnya, yang ketiga, deklarasi bahawa peraturan 12-2-B Peraturan Pendaftaran Negara 1990 adalah bercanggah dengan hak kebebasan beragama plaintiff di bawah perkara Perlembagaan Persekutuan dan oleh yang sedemikian adalah tidak sah dan batal. Yang keempat, deklarasi bahawa Seksyen 113 Enaman Agama Islam Selangor 2003 adalah bercanggah dengan hak kebebasan beragama plaintiff di bawah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan dan oleh itu tidak sah dan batal. Yang seterusnya dan yang terakhir ialah perintah bahawa defendant pertama dihalang daripada menangkap dan atau menahan atau mendakwa plaintiff berhubung dengan penukaran agama plaintiff kepada agama Kristian.
Jadi seterusnya sebagai fakta kes tambahan, Puan Kamar Azura iaitu sebagai peguam bagi defenden pertama, Puan Aida Adha binti Abu Bakar, penasihat Undang-Undang Negeri Selangor bagi pihak defenden kedua, dan Puan Azizah Haji Nawawi, Peguam Kanan Persekutuan bagi pihak defenden ketiga dan keempat. Pada asasnya berhujah bahawa perkara pokok kepada tindakan plaintiff ini adalah untuk pengisytiharan bahawa beliau tidak lagi menganuti dan mengamalkan agama Islam, dan dengan itu ianya jatuh di dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Adalah diujiahkan juga bahawa perkara 121 kurungan 1A Perlembagaan Persetujuan jelas tidak membolehkan mahkamah sivil mencampuri perkara yang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Beberapa kes autoriti tentang perkara ini telah dirujuk kepada perkara-perkara yang seterusnya yang akan dijelaskan oleh rakan saya, Abdul Hadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Hadi bin Anwar, E179859. InsyaAllah saya akan sambung berkenaan dengan isu kes. Jadi isu kes yang pertama di dalam kes ini adalah apakah status agama plaintiff yang mendakwa bahawa beliau telah keluar dari Islam dan menganut agama Islam. Apakah status agama plaintiff tersebut? Isu yang kedua, adakah mahkamah sivil mempunyai keupayaan dan bidang kuasa dalam menerima apa-apa perisytiharaan yang dibuat oleh plaintiff? Jadi adakah mahkamah sivil ni mempunyai kuasa untuk menerimalah perisytiharaan keluar daripada Islam yang dibuat oleh plaintiff tersebut? Dan isu ni juga berkaitlah dengan adakah Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai kuasa dalam membicarakan permohonan plaintiff yang mendakwa bahawa beliau telah keluar daripada agama Islam. Jadi isu yang ketiga adalah adakah perkara 11 Perlembagaan Persekutuan boleh digunakan bagi tuntutan plaintiff, iaitu bagi plaintiff menuntut bahawa beliau mempunyai kebebasan dalam beragama lah. Maksudnya beliau mempunyai kebebasan dalam menukar agama beliau. Jadi kita lihat dahulu aplikasi prinsip di dalam kes ini. Jadi yang pertama, kita lihat pada Seksyen 2, kurungan E, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Jadi dalam Seksyen 2 kurungan E ini, dia menyatakan bahawa orang Islam artinya seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam. Jadi seterusnya, yang kedua, Seksyen 61 kurungan 3, kurungan B, kurungan 10, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan pengisytiharaan bahawa seorang itu bukan lagi orang Islam. Jadi dalam seksyen ini menyatakanlah bahawa Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai kuasa dalam mendengar dan memutuskan jika berkaitan dengan perisytiharaan bahawa adakah seorang itu masih lagi seorang yang Islam. Maafkan saya. Jadi perkara seterusnya, perkara 121 kurungan 1A dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu kuasa kehakiman persekutuan. Jadi dalam ni nyatakan bahawa mahkamah-mahkamah yang disebut dalam fasal kurungan 1 tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi mahkamah-mahkamah yang dimasukkan di bawah fasal kurungan 1 tersebut, perkara 121 kurungan 1A ni, adalah yang disebut adalah Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Jadinya mahkamah-mahkamah sivil ini adalah memisahkanlah antara kuasa mahkamah sivil dan mahkamah syariah dalam membicarakan isu-isu antara
pengisytiharaan bahawa agama seseorang, adakah seseorang itu masih Islam ataupun telah keluar daripada Islam, ataupun seseorang itu telah masuk Islam. Jadi seterusnya dalam kita lihat pada seksyen 14/2/B dalam peraturan pendaftaran negara 1990, iaitu berkaitan dengan pertukaran nama dan pembetulan butir-butir. Jadi dalam kurungan 2 ni dijelaskan bahawa mana-mana orang yang didaftarkan di bawah peraturan-peraturan ini yang memohon untuk menukar namanya di bawah sub peraturan kurungan 1, jadi hendaklah mengemukakan kepada pegawai pendaftaran satu akaun berkanun yang mengandungi sebab-sebab pertukaran namanya itu selain atas alasan pertukaran agama. Jadi kita pergi dahulu kepada keputusan kehakiman di dalam kes ini. Jadi dalam keputusan kehakiman, jadi hakim membenarkan permohonan defendant untuk membatalkan tindakan plaintiff tersebut dengan kos. Jadi dengan ini juga diperintahkan kes saman pemula nombor 21249 tahun 2003 dan saman pemula nombor 21272 tahun 2003 dibatalkan dengan kos. Jadi apakah kos itu? Jadi kos itu adalah perkara pokok yang plaintiff hendaki diputuskan oleh mahkamah di dalam tindakan ini sememangnya melibatkan status agama plaintiff yang mendakwa telah keluar dari Islam dan telah menganut agama Kristian. Jadi mahkamah sivil tidak mempunyai keupayaan dalam bidang kuasanya menerima apa-apa pengisytiharaan yang dibuat oleh plaintiff bahawa beliau bukan lagi seorang Islam. Jadi bidang kuasa hanya terletak pada mahkamah syariah. Jadi yang kedua lagipun, dalam seksyen 61/3/B/10 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 dengan nyata memperuntukkan bahawa mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa membuat pengisytiharaan mana-mana orang itu bukan lagi seorang Muslim. Jadi jelas kuasa untuk mengisytiharkan dan menentukan sama ada plaintiff tersebut telah murtad ataupun tidak, iaitu bukan lagi seorang Muslim, terletak di bawah kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dan iaitu menurut perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Sivil tiada bidang kuasa tentang pengisytiharaan tersebut. Jadi yang seterusnya, keputusan kehakiman adalah settle law, iaitu bahawa Mahkamah Sivil tidak berupaya dan tidak boleh menerima pengakuan seseorang penganut Islam yang dia telah keluar daripada Islam. Hanya mahkamah syariah sahaja yang boleh berbuat demikian. Di atas alasan ini saja memadailah untuk tindakan plaintiff ini dibatalkan oleh mahkamah, itu kerana ketiadaan bidang kuasa mahkamah sivil untuk mendengarnya. Jadi kita lihat pada alasan penghakiman. Dalam alasan penghakiman ni, hakim mendapati bahawa perkara pokok yang plaintiff kehendaki putuskan oleh mahkamah dalam tindakan ini sememangnya melibatkan status agama plaintiff yang mendakwa bahawa plaintiff telah keluar dari agama Islam dan menganut agama Kristian. Jadi ini terkandung di dalam saman pemula plaintiff, iaitu deklarasi bahawa plaintiff ni telah menukar agamanya kepada Kristian. Jadi kesemua yang lain yang dipohon oleh plaintiff itu adalah lanjutan kepada kurungan A tersebut. Jadi seperti yang telah diputuskan oleh kes-kes autoriti yang terdahulu, mahkamah sivil tidak mempunyai keupayaan dalam bidang kuasa menerima apa-apa pengisytiharaan yang dibuat oleh plaintiff bahawa beliau bukan lagi seorang Islam. Jadi bidang kuasa tentang kes yang dituntut oleh plaintiff ini adalah terletak di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi seterusnya, di dalam seksyen 61/3/B/10, jadi Enakmen Negeri Selangor dengan nyata memperuntukkan bahawa mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa untuk membuat pengisytiharaan mana-mana orang itu bukan lagi seorang Muslim. Jadi seterusnya jelas kuasa untuk mengisytiharkan dan menentukan sama ada plaintiff telah murtad atau tidak jelas terletak pada Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi yang saya telah jelaskan tadilah. Jadi pada pendapat hakim, alasan hakim ni lah adalah settle law bahawa mahkamah sivil tidak berupaya dan tidak boleh menerima pengakuan seseorang penganut Islam yang telah keluar daripada Islam. Jadi hanya mahkamah syariah saja yang boleh berbuat demikian. Di atas alasan ini, maka sudah memadailah untuk tindakan plaintiff ini dibatalkan kerana ketiadaan bidang kuasa mahkamah sivil untuk mendengar. Jadi hakim sebenarnya berpeluang memutuskan di dalam satu kes. Jadi hakim ni juga telah memutuskan dalam satu kes sebelum ini tentang perkara yang sama, iaitu kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam
iaitu berkenaan saman pemula yang tersebut. Jadi di dalam kes itu, hakim telah merujuk kepada keputusan dan pemerhatian yang dibuat berkaitan dengan definisi Muslim di dalam Seksyen 2 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 yang perimeterianya dengan Seksyen 2 Enakmen Negeri Selangor. Yang disebutkan oleh Hakim Faizatan Bicik dalam kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan jadi saya ni adalah hakim lah. Dia telah memutuskan di dalam kes tersebut bahawa definisi Muslim yang terkandung di dalam Seksyen 2 Enakmen tersebut tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi setelah menimbang hujah yang dikemukakan oleh peguam plaintiff di sini, jadi hakim setelah mendengar hujah daripada peguam plaintiff, hakim dapati tiada sebab mengapa hakim perlu mengubah pendiriannya tentang isu ini. Jadi definisi Muslim tidak bercanggahlah dengan Perlembagaan Persekutuan. Maka begitu juga dengan Seksyen 133 dalam Enakmen Negeri Selangor. Jadi di dalam kes di dalam kes saman pemula nombor AA T3 21126 tahun 2004 tersebut juga hakim telah memutuskan bahawa perkara 11-1 sememangnya memberi kepada seseorang itu kebebasan beragama, tetapi bagi isu keluar daripada agama Islam adalah soal yang berkaitan dengan perundangan Islam, dan dengan itu dia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah lah. Jadi ini selaras dengan status istimewa agama Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan dan perkara 11-3 yang memberi hak kepada mana-mana kumpulan agama untuk menguruskan hal ehwal agamanya. Sekali lagi, jadi hakim telah merujuk pemerhatian kepada yang dibuat oleh hakim di dalam kes Lina Joy, iaitu maksudnya dia merujuk kepada maksud Muslim, iaitu yang telah ditetapkan di dalam Seksyen 2 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah yang saya bacakan tadi, iaitu Muslim itu artinya adalah seorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam. Maksudnya plaintiff ini telah dikenali sebagai orang Islam lah, kerana plaintiff ini telah berkahwin dengan orang Islam dan telah memeluk agama Islam. Jadi agamanya masih agama Islam lah. Dan Mahkamah Sivil tiada bidang kuasa lah untuk mengisytiharkan bahawa plaintiff tersebut telah keluar daripada agama Islam. Jadi kita lihat seterusnya alasan hakim yang seterusnya. Jadi hakim melihat perkara yang menarik di dalam hujah peguam plaintiff, iaitu cara peguam tersebut menggunakan penghakiman di dalam kes Ahmad Fairuz. Peguam plaintiff telah menggunakan penghakiman Ahmad Fairuz, iaitu Ketua Hakim Negara yang diberikan baru-baru ini di dalam kes Mahkamah Persekutuan. Maafkan saya, ni yang dah lama lah. Jadi di dalam kes Kamariah binti Ali dan lain-lain lawan Kerajaan Negeri Kelantan dan satu lagi pada 2005. Jadi peguam plaintiff telah berhujah lah bahawa Mahkamah Persekutuan di dalam kes tersebut telah membuat keputusan dengan melihat kepada merit dan fakta kes tersebut dan memutuskan bahawa pemohon-pemohon di dalam kes tersebut adalah penganut agama Islam pada ketika mereka melakukan kesalahan jenayah yang berkenaan. Jadi hakim ni telah merujuk kepada fakta yang dibawa oleh peguam plaintiff lah, iaitu cara beliau menggunakan penghakiman Ahmad Fairuz yang diberikan dalam kes Kamariah binti Ali dan lain-lain. Jadi melawan Kerajaan Negeri Kelantan. Jadi peguam plaintiff berhujah bahawa Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut telah membuat keputusan dengan melihat kepada fakta kes dan memutuskan bahawa pemohon-pemohon dalam kes tersebut adalah penganut agama Islam ketika mereka melakukan kesalahan jenayah syariah. Jadi ini bermakna mahkamah ini juga wajar memutuskan kes ini berdasarkan kepada fakta dan merit kes dan membuat penentuan sama ada plaintiff di dalam kes ini adalah penganut agama Islam ataupun tidak. Jadi dengan lain perkataan, dengan peguam plaintiff berhujah, kes Kamariah tersebut membuka ruang kepada Mahkamah Sivil untuk memutuskan isu sama ada seseorang itu penganut Islam atau tidak dengan mengambil kira kebebasan agama yang termaktub di dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Jadi peguam plaintiff berhujah dia menggunakan kes kes Kamariah binti Ali ni, iaitu yang diputuskan oleh
di Mahkamah Persekutuan. Okey, jadi walaupun berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah, tetapi diputuskan di Mahkamah Sivil. Okey, jadi seterusnya hakim berpendapat bahawa peguam plaintif telah tersalah faham apa yang sebenarnya diputuskan. Okay, sebenarnya dalam kes tersebut, iaitu kes Kamariah binti Ali melawan Kerajaan Negeri Kelantan tu, okay, jadi Mahkamah Persekutuan hanya semata-mata mengesahkan prinsip undang-undang universal bahawa seseorang itu tidak boleh terlepas dari cengkaman undang-undang dengan sewenang-wenangnya, dengan mengisytiharkan bahawa dirinya bukan lagi seorang yang tergolong di dalam golongan yang tertakluk pada undang-undang tersebut. Okay, maksudnya tertuduh telah melakukan jenayah syariah dan dengan cara untuk melepaskan daripada hukuman tersebut, tertuduh telah mengisytiharkan bahawa beliau bukan lagi seorang Islam, iaitu beliau telah murtadlah bagi mengelakkan daripada dijatuhkan hukuman syariah tersebut. Okay, jadi peguam plaintif ni telah tersalah fahamlah apa yang sebenarnya telah diputuskan. Okay, sebenarnya prinsip undang-undang universal ni, seseorang itu tidak boleh terlepas dari cengkaman undang-undang dengan sewenang-wenangnya, mengisytiharkan dirinya sebagai bukan lagi orang yang tergolong di dalam golongan orang yang tertakluk kepada undang-undang itu. Okey, jadi di dalam kes tersebut tiada pertikaian lah bahawa pemohon-pemohon adalah penganut agama Islam semasa kesalahan dilakukan. Jadi mereka tidak boleh melepaskan dirinya dengan kemudiannya mengisytiharkan diri mereka bukan Islam. Jadi atas alasan dan keadaan sedemikian, maka Mahkamah Persekutuan merasakan tidak perlu untuk menjawab 3 persoalan undang-undang yang dikemukakan kepadanya. Okay, jadi oleh itu adalah tidak betul untuk menyatakan kes Kamariah tersebut telah membuka ruang untuk mahkamah ini membuat penentuan sama ada plaintif adalah seorang penganut Islam ataupun tidak. Jadi itulah tersebut antara alasan penghakiman, dan kes ini telah ditolaklah. Dia ditolak oleh hakim. Untuk permohonan plaintif ni telah ditolak oleh hakim di atas alasan-alasan yang tersebut. Okay, jadi ni kes yang kumpulan kami rujuk, iaitu kes yang pertama Azizah Sheikh Ismail dan Enada melawan Fatimah Sheikh Ismail dan Enada. Jadi seterusnya Kamariah binti Ali dan lain-lain lawan Kerajaan Negeri Kelantan dan satu lagi. Jadi kes yang terakhir yang dirujuk adalah kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Enada. Okay, jadi itu sajalah daripada kumpulan saya. Jadi sekian saja. Terima kasih.